KPM. Didik TV KPM. Wow, cantiknya rumah ni. Ada dapur, ruang tamu, 2 bilik tidur. Ni pun sama. Dapur, bilik tidur, apa? Oh, itu macam sudut untuk solat. Tapi ni rumah jenis apa Cik. Maaf, saya nak tanya. Ini rumah jenis apa ya? Ini rumah jenis semi-lipuan. Semi-D. Ya, puan. Baik. Ini konsepnya konsep macam mana ni? Saya tengok ada macam-macam bentuk dia. Di sini mereka saya menerapkan konsep contemporary. Contemporary. Okey, apa beza contemporary dengan konsep yang lain? Di sini kalau puan tengok dia lebih menerapkan elemen-elemen kreatif dan juga lebih inovatif. Wow. Kreatif dan inovatif. Tapi kenapa ada 2 bilik tidur? Sebab di sini mereka saya dia menerapkan konsep minimalis. Oh, minimalis. Menarik. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Mahir di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini yang akan temankan adik-adik sama-sama kita belajar dan kita mendalami pembelajaran kita pada hari ini dengan mata pelajaran yang sangat menarik. Kalau adik-adik nampak kat depan mata Kak Eli ni ada kat atas meja tadi, apakah mata pelajarannya? Kejap lagi Kak Eli kongsikan. Sebelum itu Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Yang penting hati-hati bila keluar tu ya. Baik, Cikgu Fazli. Ya, hello, apa khabar Eli? Sihat alhamdulillah. Apa khabar Cikgu? Baik, sihat. Baik, Cikgu tadi jadi jurujual sekejap ya? Ya, saya. Dah ada bakat tu Cikgu. Baik Cikgu, saya nak sanitasi tangan saya dulu sebelum kita mulakan pembelajaran. Lepas tu giliran Cikgu, boleh? Okey, boleh. Oh, baik. Okey, silakan Cikgu. Okey, Cikgu. Berdasarkan kita punya gimmick tadi, Ya. hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan seni visual. Betul saya. Jadi, apa Cikgu boleh terangkan tentang konsep contemporary dan juga yang bersesuaian dengan kita punya gimmick tadi tu? Untuk konsep contemporary nanti cikgu akan lebih terangkan lebih selanjutnya Lebih selepas lanjut. ini. Baik. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Silakan Boleh? Cikgu, Okey, silakan. nama saya Cikgu Fazli bin Abdul Rahim. Saya mengajar di SMK Jerantut Pahang. Okey, untuk kali ini cikgu akan menerangkan kepada kamu salah satu tajuk dalam KSSM tingkatan 4 iaitu reka bentuk dalaman. Okey, anak murid yang berada di rumah boleh rujuk muka teks muka surat 118. Reka bentuk dalaman. Wow. Okey, Li. Untung betul murid sekarang boleh belajar reka bentuk dalaman. Zaman saya dulu banyak lagi benda nak kena kena belajar kan. Okey Cikgu, apakah objektif untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, objektif kita pada kali ini adalah kita menghayati dan juga memahami pemahaman terhadap prospek pekerjaan pereka bentuk dalaman dan juga eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam reka bentuk dalaman iaitu melalui penghasilan konsep. Okey, untuk standard pembelajaran kita pada kali ini kita akan lebih fokus kepada pemahaman prospek dan kerjaya seorang pereka bentuk dalaman. Itu je. Menarik. Sesiapa yang selepas habis sekolah, habis pembelajaran zaman IPTA tu nanti mungkin boleh menjadi orang kata interior designer. Ya, betul. Arkitek dia lebih kepada fokus kepada architecture. Architecture pun Ya, juga betul. boleh ada Betul. banyak skop pekerjaan yang Ya, luas. betul. Baik, kita akan rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi pembelajaran kita nak kongsikan dengan adik-adik di rumah terutamanya dalam Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPM. Kembali di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Fazli hari ini. Sama-sama kita nak ajar adik-adik dan sama-sama juga kita belajar untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah reka bentuk seni hiasan dalaman. Baik, Cikgu. Kalau tadi cikgu ada terangkan tentang apa yang boleh murid-murid ni belajar mengenai topik ini, dan sekarang ini saya nak tanya apa yang patut murid-murid tahu tentang topik ini. Okey Eli, secara awalnya kalau kita tengok sekarang ni konsep reka bentuk dalaman ini adalah ada 3 perkara. Satu untuk memberi kepuasan, satu untuk memberi keselesaan, dan satu lagi adalah untuk keselamatan untuk penghuni dan juga mana-mana bangunan ataupun binaan. Itu yang paling penting sekali, 3 perkara tu. 3 perkara. Keselesaan, kepuasan dan kepentingan. Keselamatan. Keselamatan ya. Okey, maka bidang ini adalah bidang yang paling tepat sekali lah untuk menyelesaikan masalah ini Okey, daripada aspek penataan ruang dan juga daripada dekorasi dalaman untuk rumah, untuk bangunan dan juga untuk binaan. Baik. Jadi selepas ni agaknya kalau saya nak beli rumah, saya hanya rujuk kepada mungkin murid-murid cikgu lah. Yang lebih banyak pengalaman cikgu kan. Baik. Okey, baik. Kita pergi ke objektif kita yang utama iaitu prospek dan hala tuju pereka bentuk dalaman. Maksud di sini adalah prospek itu adalah kerjaya. Jenis-jenis pekerjaan yang boleh yang ada di bawah reka bentuk dalaman. Baik. Okey, sebelum tu saya nak tanya Eli lah, apa perbezaan antara reka bentuk hiasan dalaman dan juga reka bentuk dalaman? Wow. Saya baru tahu bila cikgu tanya soalan tu kan. Oh, ada beza dulu tu. Ya, ada perbezaan. Saya tak tahu reka cikgu. bentuk hiasan dalaman dan juga reka bentuk dalaman. Okey, saya tak tahu cikgu perbezaan dia apa. Ada perbezaan dia. Okey, perbezaan dia adalah reka bentuk hiasan dalaman dia lebih fokus kepada penyusunan ataupun penyusunan objek ataupun sesuatu barang untuk kelihatan lebih harmoni dan juga lebih selesa. Itu adalah hiasan dalaman. Hiasan dalaman. Okey, kalau reka bentuk dalaman dia lebih tertumpu kepada rekaan bangunan, struktur dan juga untuk kita nak tentukan di mana bilik, di mana ruang tamu, di mana bilik air, berapa bilik kita nak guna, pengudaraan, pencahayaan, itu nanti kita akan belajar. Itu lebih secara orang kata amnya lah. Yes, betul. Baik. Okey. Cikgu, mungkin cikgu nak kongsikan sedikit apa yang sepatutnya langkah-langkah yang murid-murid ni perlu faham berkenaan dengan seni hiasan seni hiasan dalaman. Reka bentuk. Saya dah keliru dah. Reka bentuk dalaman, seni hiasan dalaman. Ya betul. Okey. Sekarang ni kita lebih fokuskan kepada prospek kerjaya seorang pereka bentuk dalaman. Baik. Okey, saya dah sediakan slide ini. Okey, di sini kita boleh tengok prospek kerjaya yang ditawarkan. Baik. Di bawah bidang reka bentuk dalaman. Okey, satu adalah prospek kerjaya dalam bidang reka bentuk. Okey, kita nanti dah habis belajar semua tu, kita boleh jadi seorang pereka bentuk lah. Macam saya beritahu tadi lah. Pereka bentuk maksudnya dia akan buat pelan semua tu, dia akan berunding dengan pelanggan. Okey, lepas tu prospek kerjaya dalam bidang rekaan pentas, televisyen, produksi filem dan juga drama. Wow. Di sini kalau siapa yang berminat, anak murid yang berminat untuk ke dunia glamour, okey, kita boleh masuk ke prospek kerjaya untuk set bidang rekaan pentas, televisyen, produksi filem dan drama. Okey, prospek yang ketiga adalah daripada prospek kerjaya dalam bidang akademik. Okey, masuk di sini kalau anak murid tak nak jadi seorang pereka dalaman, anak murid boleh pergi menjadi seorang lecturer ataupun cikgu. Kalau nak jadi cikgu tu kena ambil ijazah pendidikan lah. Macam cikgu lah. Macam saya lah. Okey, itu adalah daripada segi bidang akademik. Okey, prospek kerjaya dalam bidang firma binaan. Okey, di sini kalau kita dah ada kemampuan, kita dah ada pengalaman yang terlalu tinggi, kita boleh buka lah kita punya firma binaan. Okey, nak jadi kontraktor, nak pembekal bahan binaan. Itulah dia punya bawah bidang dia. Okey, last sekali adalah membuka firma atau menjadi usahawan. Yang ni kita boleh jadi seorang yang ini dia boleh relate dengan kerjaya dalam bidang reka bentuk ni. Penasihat jugalah. Dan berdasarkan prospek kerjaya ni saya dapat nampak yang setiap prospek kerjaya ini sebenarnya mendatangkan atau menjana pendapatan yang lumayan juga cikgu kan? Ya betul. Sekarang kalau kita tengok Eli kepesatan industri pembinaan. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni sekarang ni banyak bangunan-bangunan pesat membangunkan. So jadi pereka dalaman ni memang sangat diperlukan.
Betul Ali. Baik. Cikgu, saya nak tanya juga antara perisian komputer yang pereka dalaman ni perlu mahir kalau mereka nak menjadi salah satu daripada prospek kerja Okey, ni. perisian komputer yang perlu mahir untuk seseorang pereka bentuk adalah satu adalah 3D Max. 3D Max ni memang popular lah di kalangan pereka bentuk. Baik. Lepas tu Photoshop, Illustrator, lepas tu SketchUp, dan yang terbaru adalah 3D Max, SketchUp, Photoshop, Illustrator. Satu lagi apa ya? Tak apa, kalau cikgu tak ingat, jadi kita sambung. Okey, Kalau cikgu ingat, cikgu boleh ingatkan saya. Boleh. Okey, seterusnya cikgu. Okey, satu adalah pereka bentuk dalaman. Okey, ini adalah prospek pekerjaan pertama, menentukan objektif reka bentuk melalui rundingan dengan pelanggan. Okey, di sini kita akan berjumpa klien kita, pelanggan kita. Kita dah ada deal semua tu, macam mana kita nak buat bentuk, nak design macam mana. Okey, dah setuju, bolah kita akan pergi ke pelukis plan. Okey, ini adalah pereka bentuk dalaman. Apa yang perlu pereka bentuk dalaman ada buat adalah mewujudkan persekitaran yang selesa, idea dan menarik hasil gabungan kreativiti, teknikal serta kemahiran. Ini adalah seorang pereka bentuk dalaman. Itu dia punya tugas dia, skop tugas dia. Baik, okey. Maksudnya dia menjadi penasihat lah untuk pelanggan kita tu. Okey, seterusnya adalah pelukis plan. Okey, bertanggungjawab dalam menyediakan lukisan teknikal dan spesifikasi, menyemak lukisan perunding, merekod serta menjenara lukisan tersebut. Kemahiran komputer penting untuk memudahkan proses mencipta, mengubah dan menghasilkan lukisan kerja yang diperlukan. Yang saya cakap tadi lah. Itulah dia. Aplikasi tu lah. Antara saya dah ingat dah. Satu lagi tak ingat dah. Tak ingat lagi. Okey, tak apa. Okey, lepas tu kita pergi ke skop. Okey, kalau kita tengok, ini adalah 3 contoh pelan yang perlu pereka pelan tu buat. Okey, ini adalah pelan lantai, contoh-contoh pelan lantai. Ini adalah pelan lantai bersifat 2D. Okey, ini adalah bersifat 3D yang Eli tengok tadi tu. Oh, yang ni 3D. Ini adalah pelan lantai bersifat 3D. 3 dimensi. Baik, okey, itu adalah plannya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Baik. Perunding warna dan bahan kemasan binaan. Okey, bertanggungjawab dalam memberikan khidmat nasihat berkaitan kesesuaian warna dan bahan kemasan mengikut konsep serta tema yang dipilih oleh pelanggan. Okey, di sini kalau Eli tengok, pelanggan dia akan tengok rumah tu, dia nak tengok warna apa yang sesuai untuk dia punya rumah. Di sini adalah peranan perunding warna. Jadi apa maksud bahan kemasan sebenarnya? Okey, bahan kemasan di sini ada 3. Satu kemasan untuk lantai, kemasan untuk dinding dan kemasan untuk ceiling. Okey, kalau kemasan untuk lantai tu kita boleh pilih, kalau kita tengok dekat hotel-hotel, dekat mana-mana lah jenis binaan, dia ada yang jenis mozaik, ada granit, adanya terakota, adanya terrazzo, adanya simen biasa, dan adanya kayu laminate tile. Itu adalah yang dikatakan kemasan lantai. Kalau kemasan dinding, kita ada panel kayu, lepas tu ada kertas binaan. Tahu tak kertas binaan tu apa? Tak tahu. Kertas binaan tu kalau kita sebut wallpaper. Wallpaper. Bahasa Melayunya kertas binaan ataupun kertas dinding. Okey, kalau untuk ceiling pula, kalau dia lebih fokus kepada kalau sekarang ni rumah-rumah ataupun binaan dia suka guna plaster. Tu kan plaster kan? Okey, plaster, lepas tu kadang-kadang dia guna kayu, kadang-kadang guna wallpaper ataupun dia cat saja untuk kemasan ceiling. Okey, ini kalau kita tengok contoh Okey, kalau kita tengok contoh, ini adalah skema warna yang perlu setiap perunding warna perlu tahu. Okey, macam ni, ini adalah yang dipilih. Contohnya untuk warna panas, dia kena guna warna kuning. Okey, kenapa kena panas? Kita ikut pelanggan kita. Kalau pelanggan kita nak bilik dia panas, nak dia punya ruang tamu dia panas, kita akan bagi. Okey. Lepas tu kalau bilik ni dia sesuai lah untuk warna-warna gelap. Sejuk lah. Warna sejuk lah. Maksudnya. Okey, seterusnya. Okey, pereka ruang pameran. Okey, merancang reka bentuk ruang pameran awam dalam galeri, muzium, dewan pameran, kompleks perbelah atau ruang perniagaan berdasarkan idea, tema atau produk yang ingin dipromosikan. Menyediakan lakaran, berbina model dan prototipe yang sesuai. Okey, prototipe dan model ni yang Eli tengok tadi itulah. So kalau di situ kalau tengok nanti pelanggan dia akan lebih nampak jelas. Boleh tahu gambaran tu macam mana bentuknya. Baik. Okey, di sini dia ada sebut juga dalam galeri, muzium, dewan pameran, kompleks beli belah atau ruang pameran. Okey, kita ambil contoh kompleks membeli belah. Baik. Kalau Eli nak tahu, kalau setiap kompleks membeli belah dia ada tema dia sendiri. Contohnya kalau Raya Aidilfitri, dia ada tema dia sendiri. Ada ketupat, lampu, kalau Raya Cina dia ada tema dia sendiri. Itu adalah petugas pereka ruang pameran. Kalau muzium pula dia akan tukar tiap bulan ataupun tiap-tiap musim dia akan tukar dia punya gambar-gambar pameran tu.
Baik, cikgu, minta maaf saya nak tanya. Ya. Kalau macam ini cikgu terangkan tentang ruang dan juga tema. Dia berkaitan dengan warna juga Ya, kan betul cikgu? lah. Ada kena-mengena tak kalau tema dengan warna tu? Betul, dia betul. Sebab tu mereka binaan ni dia kena faham apa tu elemen seni dan juga unsur seni. Dia menerapkan dua benda tu. Baik. Kita dah belajar tentang unsur seni, garisan, rupa, warna, bentuk kan. So dia ada relate sebenarnya dengan benda ni sebenarnya. Okey, ini adalah yang keempat. Yang kelima adalah okey, wow. kalau tetap contoh Contoh ini kalau Eli nampak, ini gambar apa Eli? Macam kubah yang bulat macam tu kan. Okey, ini adalah ruang pameran Kereta. untuk kereta. Kalau macam ini adalah ruang untuk galeri. Lukisan. Lukisan galeri. Yang ini adalah ruang pusat membeli belah. Betul. Macam ini adalah tema Hari Raya Aidilfitri. Okey, seterusnya. Okey, last sekali adalah pereka set. Okey, merancang rekaan set pentas, televisyen dan produksi filem serta drama. Bertanggungjawab dalam menyediakan lukisan teknikal secara fizikal dan 3 dimensi. Okey, menyediakan mock-up yang tadi itulah. Yang saya tunjuk tadi tu. Okey, di sini mereka dalaman dia bukannya semata-mata buat rumah saja bukannya dia mereka rumah atau bangunan saja, tapi dia juga setting untuknya TV, untuknya drama, untuknya teater, pementasan. Itu yang cikgu kata dalam dunia glamour tu. Ya betul. Okey. Okey, inilah kalau kita tengok contoh, ini adalah gambar-gambarnya. Okey, kalau tengok gambar ni, Eli nampak ini adalah set untuk apa ni? Untuk teater. Ini adalah sitcom. Ini adalah set untuk talk show. Talk show. Talk show Bual bicara. Bual bicara. Okey, kalau macam ni ini adalah untuk teater lah. Kalau macam ni pun sama juga untuk sama macam talk show juga. Bual bicara lah. Bual Baik. bicara. Okey. Saya ingat yang atas tu sitcom tadi. Bukan, bual bicara. Baik. Okey. Cikgu, saya nak tanya soalan. Macam tadi cikgu ada terangkan tentang warna yang panas dan juga sejuk kan. Jadi kenapa pencahayaan dan pengudaraan penting dalam sesebuah reka dalaman? Pencahayaan dan juga pengudaraan itu adalah salah satu elemen dalam contemporary. Okey. Kalau di dalam contemporary, konsep contemporary dia ada 4. Susunan atur ruang, pencahayaan, pengudaraan dan juga anthropometrik. Okey. Keempat ni penting sebabnya dia merangkumi contemporary. Kalau tadi soalan Eli cakap kenapa penting? Okey, penting kalau cuba Eli bayangkan kalau rumah kita tak ada lampu, tak ada cahaya dan juga tak ada udara. Apa akan terjadi? Saya akan kekeringan itulah fungsinya pereka dalaman untuk mencipta sesuatu inovasi untuk pencahayaan dan juga pengudaraan. Contohnya kalau kita ambil pengudaraan. Dulu kita ada pengudaraan secara semula jadi. Daripada angin luar masuk ke dalam. Sekarang ni kita dah ada kipas, kita dah ada pendingin udara. Kalau pencahayaan dulu kita bergantung harap dengan matahari. Sekarang ni kita dah ada lampu. Itulah maksudnya daripada segi contemporary. Kalau daripada segi susun atur pula, kalau kita tengok sekarang ni susun atur dia ada macam-macam bentuk. Ada yang bentuk L, ada yang bentuk G, ada yang bentuk U, ada yang bentuk pulau. So kalau kita ikut tema tu, rumah kita tu akan lebih nampak selesa dan harmoni lah. Baik. Okey, cikgu, terima kasih atas penerangan tersebut. Jadi Kak Eli pasti adik-adik di rumah pun tak sabar sebenarnya nak tahu lebih lanjut tentang seni hiasan dalaman ni. Kita akan berehat seketika, cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali di Mahir Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Fazli, di mana kita akan sama-sama memahirkan diri dan juga belajar untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Topiknya adalah reka bentuk seni hiasan dalaman. Kalau tadi cikgu ada terangkan berkenaan dengan kerjaya. Apa tadi cikgu? Prospek kerjaya. Prospek kerjaya. Dan sekarang ini cikgu nak
sama-sama menggunakan kemahiran Kak Elly, kita melakukan model cikgu. Ya, betul. Ah, Hari ini baik. kita akan buat model set ruang pameran. Ruang pameran? Untuk pameran kereta. Pameran kereta. Okey, kenapa pameran kereta? Sebabnya pameran kereta ni kalau kita tengok dekat mana-mana lah kan, dia macam menarik dia punya interesting dia tu. Padahal dia nak jual produk kereta je, tapi dia punya persekitaran dia tu, dia punya setting dia tu terlalu lawa. Okey. Jadi selain daripada ruang pameran, apa lagi ruang komersial yang terdapat di Malaysia ni cikgu? Yang tadi saya cakap tadi macamnya di pusat mania belah, di muzium, di apa ni bangunan-bangunan komersial, macamnya ruang pejabat. Okey. Selain pada rumah kediaman, itulah yang kita buat untuk pameran lah. Baik. Okey cikgu, sekarang ni apa yang perlu kita lakukan? Langkah pertama sekali. Okey, langkah pertama sekali saya akan memperkenalkan bahan dulu, macam mana cara-cara untuk kita menghasilkan pentas ruang pameran kereta. Okey. Okey, apa yang kita perlukan adalah board board. Kita perlukan board. Board yang sederhana lembut. Cikgunya warna biru. Ya, Saya punya warna merah. punya warna merah. Okey. Lepas tu board untuk tapak dia ni. Tapak yang besar. Tapak. Kita perlukan pembaris, pensel, pisau dan juga gam 3 saat. Okey, kalau gam 3 saat ni, kalau tak nak guna gam 3 saat, kita boleh juga pakai gam yang panas glue gun tu. Gam 3 saat? Ya, maksudnya dia akan melekat dalam masa 3 saat je. Oh, nama dia gam 3 saat. Ya, betul. Maksudnya sangat kuat lah ya, gam betul ni. Lah. Jadi kena berhati-hati sikit lah makanya, sebabnya dia akan makan tangan. Dia bahaya sikit. Bahaya. Baik. Okey, ini adalah, tadi saya lupa nak terangkan, ini adalah warna. Apa dia? Pewarna. Bukan, ini adalah marker illustration. Ha? Marker. Marker. Okey. Dulu kita tak ada perisian komputer. Inilah yang paling penting sekali. Okey, cerita pasal perisian komputer. Cikgu dah ingat ke satu lagi? Dah ingat. Satu lagi. Ya, itu software tu yang paling penting sekali sebenarnya. AutoCAD nama dia. AutoCAD. Ya. Oh, kenapa penting? Sebabnya software ni memang sesuai lah. Memang daripada saya belajar sampai sekarang, benda tu memang dipakai. AutoCAD. Software AutoCAD nama dia. Baik. Jadi adik-adik boleh take note untuk software tersebut. Baik. Okey, seterusnya cikgu, kita dah kenal. Okey, sekarang ni kita akan buatnya set pentas untuk hias kereta pameran kereta. Okey, di sini saya dah sediakan Elly, boleh follow je yang saya potong tu. Yang ni. Yang hitam tu dalam board tu. Di atas? Di atas potong yang merah mana? ataupun putih ni. Putih ni. Ya. Cikgu akan potong yang mana? Saya akan potong untuk buat stage, saya akan guna yang warna biru tu dulu. Okey, baik. Jadi ni untuk apa cikgu? Itu dia punya tapak dia tu. Tapak. Tapak. Okey. Maksudnya nanti Elly punya kita akan letak kat sini tapak dia tu. Okey. Jadi tapak saya letak bawah dulu lah ya. So kita belum perlukan tapak ni lagi. Ya, betul. Jadi kiranya yang ni saya ikut je. Ini sebagai dia punya contoh dia. Semua ni cikgu. Ya. Mana-mana je. Tak cukup ni cikgu? Tak cukup. Okey, boleh? Tamak lah Kak Elly ni. Okey. Okey, kita akan potong. Oh, macam tu. Pastikan adik-adik di rumah kalau nak sama-sama melakukan aktiviti ini, kalau menggunakan bahan yang tajam, pastikan ada pengawasan orang yang lebih dewasa dan juga ataupun tak kisahlah ibu bapa kan. Betul. Ataupun abang dan kakak ya. Sebab kita menggunakan pisau untuk aktiviti ini bagi memotong board. Potong macam tu je ya? Ya, potong macam tu je, Elly. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi Elly saya ada cakap pasalnya konsep contemporary. Tadi saya ada sebut konsep bentuk L, bentuk I, bentuk G dan pulau tadi kan? Okey, betul. Elly tak tahu apa sebenarnya konsep tu sebenarnya, apa yang I, G semua tu. Kenapa ada huruf-huruf tu cikgu? Okey, I, G, U ataupun pulau tu adalah susunan ataupun reka letak macam mana kita nak susun sesuatu perabot. Contohnya kita ambil konsep I. Konsep I tu maksudnya kita akan susun perabot tu satu baris saja. Oh, sebab dia memanjang macam tu. Contohnya kita ambil sofa. Sofa tu kalau macam di rumah kita akan susun 3, 2, 1 kan. Okey, kalau kita gunakan konsep I, kita susun satu baris saja. Itu maksudnya konsep I. Kalau konsep G cikgu? Okey, kalau konsep G kita akan buat macam bentuk G lah.
Bentuk G pusing macam tu lah. Selalunya kalau konsep-konsep macam ni dia lebih kepada ruang dapur sebenarnya. Kalau macam pulau kan. Macam pulau tu kita akan letak satu meja di tengah. Okey. Untuknya macam aktiviti memotong bawang apa-apa kan. Betul. Untuk buat apa-apa nak letak barang kat situ. Itu maksudnya konsep pulau lah. Konsep pulau. Itu tak ada konsep huruf-huruf tu lah. Tak ada lah. Tak ada. Satu lagi cikgu kata konsep GL cikgu satu L. lagi. Itu selalunya kalau perasan tak sofa dia ada bentuk L shape. Itu kita panggil sebagainya bentuk L, konsep bentuk L. Maksudnya kita boleh susun bentuk L. Kita punya kedudukan sofa tu. Kalau apa ni tengok pada ruang dapur tu. Okey, itu adalah konsep L di sudut. Sudut L. Baik. Selalunya tu untuk rumah yang lebih kecil cikgu. Ini sebab apa wujudnya contemporary itu. Satunya adalah untuk saiz lah. Menjimatkan ruang. Menjimatkan ruang. Kita memikirkan ruang dapur kan terlalu sempit kan. So kita gunakan konsep tu, insya-Allah dapur kita akan nampak lebih luas besar lah. Dan saya paling suka kalau tengok konsep Jepun. Minimalis. Yeah. Kerana mereka sedar tentang ruang yang ada sangat terhad. Jadi mereka menggunakan ruang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan konsep minimalis dan saya rasa sangat saya tak tahu nak panggil ada punya terma dia tu apa yang sangat apa cikgu? Sangat organised, organised macam tu. Contoh kalau macam kita tengok Jepun kan, kalau tengok dia punya bilik tidur dia kan. Kita ambil contoh bilik tidur dia tak ada pun katil, tak ada pun tilam, semua tu dia akan lepas dia tidur dia akan simpan balik benda tu di dalam almari. Betul. Sebab mereka terpaksa buat begitu kerana ruang yang terhad cikgu. Ya, betul, ruang yang terhad. Kalau kita tengok Jepun pun meja makan dia tak ada meja makan macam kita kan ada meja makan. Macam kat sana dia tak ada. Sampaikan saya tengok konsep yang mereka gunakan adalah bila nak memasak ke ataupun nak membuat kerja rumah ke, mereka akan buka, simpan balik. Ya, betul lah. Begitu. Okey. Cikgu dah siap ke? Banyak lagi sebenarnya. Ini sebenarnya dia makan masa sebenarnya nak buat benda ni. Cikgu, kenapa pelanggan perlu melihat prototipe ni cikgu? Okey, sebab apa ya? Sebabnya satu adalah kalau kita bagi penerangan kepada pelanggan, kita terangkan ciri-ciri apa yang dia nak kan. Kita terangkan kalau kita menceritakan secara lisan, pelanggan dia tak nampak sebenarnya. Visual dia tak nampak visual tu macam mana. Baik. So kita akan kita berjumpa dengan pelanggan, kita terangkan, lepas tu kita akan buat gambaran apa yang dia nak sebenarnya. Barulah nampak itu yang betul. diterapkan dalam konsep 3D, 2D tu. Jadi langkah pertama akan diterangkan dalam konsep 2D dahulu. Ya, betul lah. 2D. Lepas tu pelanggan dah setuju semua tu, kita akan buat prototype lah. Prototype. Baik. Okey, saya dah siap 2 baru. Banyak lagi ni. Kau tak cukup macam ni cikgu? Boleh guna yang putih tu. Okey. Tak apa, tak ada masalah ya. Saya cuba menggunakan konsep Jepun. Menggunakan Kelly lepas tu boleh guna masking tape untuk tampal. Selain daripada ruang pameran kereta, apa lagi skop kerja perkedalaman ruang pameran cikgu? Seperti yang saya cakap tadi, itulah macam untuknya pusat membeli belah. Itulah tugasan-tugasan yang perlu dilakukan oleh pelika bentuk dalaman. Lepas tu kalau daripada segi ruang pameran untuk jualan, kita akan ikut konsep dia lah. Konsep dia macam mana pelanggan kita nak. Kalau dia nak jenis konsep Jepun, kita buatlah konsep Jepun. Kita carilah tema-tema Jepun tu apa. Kalau dia nak jenis Oriental, kita buatlah jenis Oriental. Oriental tu dia lebih kepada Chinese punya konsep style lah. Jadi sekarang ni kita nak buat konsep apa ni cikgu? Yang ni kita buat contemporary. Contemporary lah yang macam kita belajar tadi. Ya, betul lah. Baik. Okay. Kalau pelanggan tu je nak konsep Islamik, kita carilah Islamik punya style macam mana. Saya tertarik dengan ada satu prototype cikgu tunjukkan atas meja tadi tu. Itu adalah ruang apa ya cikgu? Okey, itu adalah ruang di depan ni. Ya.
Okey, jatuh. Dia adalah Dah terjatuh-jatuh dah dia. ruang majlis tilawah Al-Quran. Ini adalah ruang untuk majlis tilawah Al-Quran. Pentas majlis tilawah Pentasnya. Al-Quran. Itu untuk set pereka di Ya, dalaman betul. lah. Okey. Sebab ya saya. Okey, lepas tu kita boleh lekat stiker ni. Okey. Okey, kita lekat stiker. Oh, lekat stiker. Ya, betul. Okey. Jadi yang kecil-kecil ni yang comel ni. Oh, tak mau tak cukup. Okey. Okey. Cikgu sedang lakukan apa tu, cikgu? Saya tengah menampal stiker untuk kita buat color tema dia. Color Okey, tema. color tema dia. Saya guna color merah Sebab Baik. color merah ni dia selalunya dia jenis berani. Jadi sesuai dengan konsep Sebabnya contemporary ke? saya punya tema pameran kereta saya adalah kereta sport. Oh. Kereta sport. Okey. Kereta berhad laju. Ya. Okey, dia akan jadi macam ni. Allah. Sebenarnya pereka bentuk ni, bentuk dalaman ni dia adalah seni yang menggabungkan kreativiti dan juga kemahiran sebenarnya ni. Kalau macam kita pergi dekat pameran-pameran rumah, cikgu kan, kita nampak set apa ni? Yang prototype ni secara 3 dimensi dan juga kita pergi ke room yang kita pergi sendiri, pergi tengok bilik yang telah dihiaskan tu. Itu daripada skop kerja yang berbeza ya? Dia berbeza tapi dia masih lagi bawah bidang yang sama. Apa cikgu? Dia berbeza tapi dia masih lagi di bawah bidang yang sama. Yang sama. Okey. Berapa lama kita akan ambil masa untuk siapkan model ni, cikgu? Dia bergantung. Kalau kita nak buat lagi cantik, makan masa jugalah. Macam saya ni tak profesional, mungkin lagi lama lah. Tak apa. Okey. Okey, sekarang ni saya membuat tapak dia. Baik. Tapak ni. Ini tapak yang... Dia punya base dia tu. Oh. Bukan tadi dah ada, cikgu? Tak. Ini yang cikgu buat yang barulah. Ya. Nak tunjuk kepada anak murid kita. Okey. Kalau macam tadi cikgu kata tentang pemilihan warna kan? Kenapa pemilihan warna penting dalam sesebuah rekaan dalaman, cikgu? Okey, pemilihan warna penting kepada dalam sesebuah pereka dalaman. Sebab warna ni dia sebenarnya dia memainkan mood. Dia memainkan mood. Kalau warna merah tu mood dia macam mana? Kalau warna sejuk tu mood dia macam mana? Kalau warna panas tu mood tu macam mana? Macam tadi cikgu kata cikgu pilih merah sebab tandanya berani. Kerana cikgu sebab kita menggunakan konsep kereta had laju ya. Kereta laju. Oh. Baik. Okey. Jadi sekarang cikgu sedang lakukan apa? Okey, sekarang ni saya nak gabung nak cantumkan saya punya prop saya ni. Baik. Okey, ini pun saya rasa dah boleh cantum dah saya rasa. Itulah. Sebab ini pun dah banyak dah potong. Kecuali yang besar-besar ni. Saya tinggal lagi sekejap. Ada lagi 5. Saya rasa saya nak kena ambil yang besar ni, cikgu. Ya. Lain-lain tak apa yang cikgu? Boleh. Okey, kita tampal dia punya tapak dia tu. Kalau murid-murid cikgu selalunya ambil masa berapa lama nak siapkan model ini tu? Saya bagi masa 2 minggu buat. Wow. Sebab sekarang ni dia punya kekangan mencari bahan-bahan mentah susah kan? Betul. Tapi insya-Allah. Tapi sebenarnya boleh je guna bahan-bahan daripada rumah. Bahan-bahan dari rumah. Contohnya kalau kita nak buat lampu lampu meja kan, kita boleh guna bekas ubat gigi sebagai dia punya terendak dia tu. Bekas ubat gigi? Bekas ubat gigi, dia punya penutup ubat gigi tu. Oh, okey. Untuk sebagai apa tu, cikgu? Terendak lampu. Oh, wow. Kreatifnya. Lepas tu kita boleh guna pencukir gigi, dia punya batang dia tu.
Jadi kita harus lebih kreatif. Betul Itulah lah. cabarannya Ya, betul sebenarnya. Sebab tapi kan saya rasa ada baiknya apabila murid-murid harus orang kata teroka lagi mereka punya pemikiran secara kreatif. Betul. Bila melakukan kerja rumah. Maksudnya dia tak perlu macam nak mikir barang apa nak guna, dia boleh explore, boleh cari alternatif lain untuk mencari bahan. Okey. Maksudnya tak payah pergi ke kedai lah. Maksudnya apa yang ada dekat rumah kita guna yang tu saja. Contohnya macam kita nak buat set bilik tidur, kita gunakan kain perca je, perca kain je untuk buat dia punya tilam, dia punya cadar. Baik. Okey, saya punya dah nampak dah. Dia punya nampak dah. Pentas saya ni. Okey, baik. Disebabkan ambil masa yang lama untuk menyiapkan projek ini, jadi kita tengok hasilnya selepas ini, boleh cikgu? Boleh. Okey, baik. Mungkin kita nak tengok hasil yang telah pun cikgu sudah siapkan siap. Okay. pada awalnya. Boleh. Sebabnya sebelum tu kita simpan dulu bampan ni ya. Okey, Eli pun boleh tunjuklah hasil Eli yang dah buat. Boleh. Okey. Saya nak buat magic. Okey, ni ialah hasil yang sudah siap. Tada! Ruang pameran kereta, pusat jualan ruang pameran kereta yang dah siap dia punya stage dia tu. Baik. Okey. Eli pun dah siap kan Eli punya tu? Okey, kalau tengok di sini kita menerapkan warna merah sebab apa saya gunakan warna merah sebab warna merah ni adalah satu warna yang garang, warna yang selalunya orang minat. Kalau pelumbu kereta dia minat warna merah. Sebab dia lebih menunjukkan berani Okey, macam Eli pun saya gunakan warna merah juga Ya, sesuai dengan kereta yang digunakan di sini. Jadi ni prototipenya dah juga. Baik, okey. Jadi kenapa ada konsepnya bertingkat-tingkat begini cikgu? Itu adalah sebab tu kita panggil ini adalah contemporary. Kalau Eli tengok Eli punya dan saya punya ni stage ni dia berbeza. Kalau macam saya ni dia menerapkan keseimbangan. Kalau macam Eli punya dia lebih kepada konten dia bersifat konten. Baik. Macam saya ni dia lebih kepada bersifat keseimbangan. Maksudnya kiri kanan tu dia samalah. Okey. Saya pasti cikgu sebenarnya tak nak saya tanya soalan ini, tapi saya nak tanya juga MNK dan juga DND di sini sebenarnya mewakili apa tu cikgu? Okey, ini adalah nama pameran kita. Nama pameran kita. Baik. Okey, itu jadi M tu untuk apa cikgu? Macam DND tu contohnya DND tu adalah nama produk kereta tu. Jadi ini melambangkan nama produk kereta tersebut besar-besar dekat belakang. Besar saya lah dia punya tema dan konsep dia tu kereta kan. Kereta ni adalah kereta DND. Okey. Dia lebih ringkas. Ya, betul lah. Kalau kita tengok prototip rumah dia berbeza sedikit. Kenapa begitu? Adakah memang kalau pameran kereta perlu minimaliskan dia? Betul, kita macam ni. Kita sekarang ni fokus point kita adalah kereta kita. Okey. Produk kita adalah kereta. Baik. So di sini pentas kita ni sebagai penyeri saja. Contohnya kalau kita tengok dekat dekat pusat mobil kan. Pusat mobil belah kalau kita tengok pameran kereta di tengah. So apa yang kita nampak dulu sebelum kereta tu. Kita akan nampak stage tu dulu. So macam pelanggan dia macam jadi tertarik nak tengok apa yang ada kat situ sebenarnya. Pergi-pergi rupanya adalah pusat jualan kereta. Jadi penggunaan warna pun berdasarkan pelanggan juga betul. Sebenarnya. Dia akan menarik perhatian. Dia macam berfokus. Baik. Okey, kita nak berehat seketika cikgu. Boleh. Selepas ini kita nak rumuskan terhadap apa yang telah kita lakukan aktiviti pada hari ini dan juga kita belajar. Dan jangan ke mana-mana, teruskan menonton Mahir Didik TV KPM.
KPM. Aduh, Kak Ellie kena betul-betulkan urat-urat ni. Sebab tadi Kak Ellie dan juga Cikgu Fazli, kami bekerja keras untuk menyiapkan model pameran kereta kami ni dalam Mahir Didik TV KPM. Baik, adik-adik sedang menonton sekarang ini. Kak Ellie dan Cikgu Fazli nak tunjukkan. Tadi kita dah tunjuk sedikit. Ya, betul, mungkin Ellie. Cikgu boleh terangkan sedikit. Di hadapan Cikgu ni ada tentang 3D dalaman untuk betul rumah dan ini pula pameran kereta. Ya, betul lah. Jadi sekarang ni saya baru faham, Cikgu. Sebenarnya dalam pendidikan seni visual ni tidak semestinya kita kena melukis sahaja. Ya, betul Ellie, betul. Pendidikan seni ni anak murid kalau nak tahu, kita tak semestinya pandai melukis ya, tak semestinya. Budak-budak anak murid sekali dia macam pemikiran dia kalau pendidikan seni ni mesti nak kena melukis. Tak juga. Contohnya macam yang depan kita ni Ellie. Ini contoh-contoh mock-up yang seperti saya cakap tadi, pendidikan seni ni untuk tajuk ni dia lebih mementingkan kreativiti dan juga kemahiran. Macam saya kalau bab-bab melukis ni memang tak apalah. Tak apa. Sadaqallahul azim. Tapi kalau apa Cikgu? Tak apa, kalau Ellie tak pandai melukis, Ellie mungkin boleh jadi perunding warna. Warna-warna tu boleh. Melukis tu memang tak apa, kirim salam sahaja. Tapi kalau bab tapal-tapal untuk menghasilkan model-model, insya-Allah kita boleh lakukan. Sebab dia memang sebenarnya berdasarkan kreativiti kita macam mana nak bentukkan prototype sebegini, ya, Cikgu, ya. Betul. Jadi secara keseluruhannya mungkin Cikgu boleh rumuskan terhadap pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okey, untuk di akhir pembelajaran akhir pembelajaran kita pada kali ini, okey, di sini anak murid boleh nampak ya hasil untuk tajuk reka bentuk dalaman. Reka bentuk dalaman ni kita jangan mikir reka bentuk dalaman ni adalah untuk rumah saja. Baik. Bukannya dia mungkin boleh pergi ke set pentas, set teater, lepas tu mungkin boleh jadi perunding warna, perunding kemasan akhir. Kalau kita tengok di sini, contoh-contoh di sini, okey, di sini kita buat set pameran kereta. Okey. Yang ini kita buat model 3D punya pelan lantai. Baik. Okey, kalau di sana kita fokuskan kepada bahagian dapur. Okey, kalau macam di sini kita boleh jadi pereka set untuk pentas. Pentas. So anak murid di rumah tak perlu risau kalau seni ni tak perlu sangat kemahiran melukis. Yang penting ada kreativiti dan juga kemahiran kita, yang penting minat tu orang cakap. Minat tu yang paling penting sebenarnya penting. kan? Betul. Jadi mungkin Cikgu sendiri bercerita tentang minat. Mungkin Cikgu sendiri boleh kongsikan pengalaman Cikgu dalam menghasilkan set-set sebegini. Okey. Untuk pameran ni, okey, ini adalah hasil saya punya cikgu-cikgu praktikal saya. Kebetulan memang saya bernasib baiklah. Waktu ni saya dapat 2 orang cikgu praktikal di sekolah saya. Jadi memang semua ni adalah hasil kerja cikgu praktikal saya yang buat. Saya bagi tajuk, saya bagi tema dan cikgu 2 orang tu yang membuatnya. Baik. Tapi kan Cikgu, kalau bercerita tentang apresiasi seni ni kan Cikgu kan, reka bentuk hiasan dalaman ni dia sangat subjektif. Ya, betul lah. Kan Cikgu kan. Jadi apa yang sebenarnya murid-murid boleh terapkan terutamanya dalam menghasilkan prototipe sebegini? Okey, kalau nak buat prototipe ni, contoh prototipe. First kali macam kita, reka bentuk dalaman ni adalah sejenis pekerjaan. Satu prospek pekerjaan. So di sini kita akan tumpuan kita, main course kita adalah pelanggan kita. So selepas kita ada perbincangan dengan pelanggan kita, dah bincang-bincang semua tu, apa yang pelanggan nak, kena pelanggan, tema apa dia nak, konsep apa dia nak. Lepas tu kita akan pergi ke lukisan pelan lantai. Okey, kita lukisan pelan lantai. Lepas tu pelanggan kita dah setuju, dah minat. Okey, dia dah setuju macam mana kedudukan bilik itu kat mana, bilik air kat mana, dapur kat mana. Lepas tu kita akan pergi pula kepada prototype. Atau model lah. Model lah. So di situ ada kesinambungan lah daripada pelukis, daripada perbincangan tadi dengan customer sampailah terhasilnya sebuah reka bentuk dalaman. Okey Cikgu, sebab saya fahamkan sebab sekarang ini kan kita dalam musim PKP kan. Betul. Jadi kebanyakan kalau kita tengok di social media ramai masyarakat terutamanya yang duduk di rumah dan mereka semakin kreatif dengan menghasilkan hiasan dalaman secara DIY. Betul lah. Jadi adakah pembelajaran kita pada hari ini dapat membantu juga murid-murid serta ibu bapa mereka dalam menghasilkan DIY? Betul. Contohnya kalau kita tengok sekarang ni kita nak pergi ke kedai pun payah kan, nak cari barang.
kita boleh guna barang-barang terbuang di rumah untuk sebagai hiasan dalaman kita. Contoh, kita ambil contoh macam botol plastik. Kita boleh inovasikan botol plastik itu menjadi pelbagai hiasan dalaman. Contohnya kalau nak buat pasu tanaman bunga boleh, nak buat bekas bunga boleh, nak buat bekas pensel pun boleh. Sampaikan nak menghasilkan dapur pun boleh buat sendiri. Ya, betul dan jimat duit dah cikgu kan di betul situ. Dan jimat masa juga. Baik. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fazli. Ya, terima kasih Eli. Dan kerana sudi kongsi dengan kita pelbagai ilmu dalam mata pelajaran kita hari ini, iaitu pendidikan seni visual, topiknya reka hiasan, reka bentuk seni hiasan dalaman dalam Mahir Didik TV KPM. Harapnya segala ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Fazli dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga. Dan sekali lagi Kak Lina ingatkan, jaga SOP, dan jika nak menghasilkan model ataupun yang kita panggil pameran yang ingin kita lakukan, pastikan mendapat pengawasan orang tua atau orang lebih dewasa apabila menggunakan bahan yang tajam terutamanya. Jadi itu sahaja Mahir pada hari ini cikgu ya. Dan harap kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Dan teruskan menonton Mahir, sebab selepas ini kita bersama dengan Nisaki. Jadi jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM.